Bahasa sebagai cerminan identiti dan budaya. Ini kerana bahasa menggambarkan identiti dan budaya sesebuah masyarakat. Kedua, simpulan bahasa sebagai ekspresi budaya. Simpulan bahasa adalah bentuk ekspresi budaya yang penting, mengandungi makna mendalam dan tersirat. Ketiga, makna tersirat dalam simpulan bahasa membawa kepada berkait rapat dengan cara hidup dan pandangan dunia masyarakat yang menggunakannya. Akhir sekali, simpulan bahasa sebagai medium komunikasi. Simpulan bahasa digunakan sebagai medium berbahasa yang santun dalam masyarakat tradisional untuk mengelakkan tersinggung. Objektif kajian pula adalah pertama, menganalisis unsur tersurat dan tersirat dalam simpulan bahasa. Kedua, menilai hubungan antara simpulan bahasa dengan budaya dan nilai masyarakat. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis kandungan untuk menganalisis teks daripada sumber dokumen. Dua jenis analisis kandungan yang digunakan adalah analisis konseptual dan analisis relasional semantik. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan analisis relasional semantik dengan memanfaatkan data sekunder yang diperolehi daripada Kamus Simpulan Bahasa Penggunaan Minda 2009 karya Fakhruzi Muhammad. Fokus kajian adalah pada 6 simpulan bahasa yang berkaitan dengan anggota badan manusia. Pengkaji menguraikan makna simpulan bahasa tersebut berdasarkan 3 tahap semantik, iaitu semantik script, semantik resonance, dan semantik inquisitif. Selain itu, konsep rangka rujuk silang RRS yang diperkenalkan oleh Kempson pada tahun 1984 dalam teori relevance juga diterapkan untuk memastikan penganalisisan data dilakukan dengan tepat. Saya Indriana Nanodin, 101537, akan membentangkan sorotan kajian. Kajian semantik inkuisitif telah dijalankan oleh beberapa pengkaji untuk menganalisis makna tersirat dalam bahasa Melayu. Eli Aima Shazila Amran tahun 2020 mengkaji peribahasa berobjekkan ayam dengan mengenal pasti 134 peribahasa dan menganalisis 4 peribahasa daripada 8 domain menggunakan pendekatan semantik inkuisitif. Contohnya, peribahasa seperti ayam patok anaknya dianalisis melalui 3 tahap. Tahap pertama, makna harfiah. Tahap kedua, konteks dengan rangka rujuk silang RRS. Dan tahap ketiga, huraian sifat ayam dalam budaya Melayu berdasarkan semantik inkuisitif. Seterusnya, kajian Josh Romiko Bujang dan Mary Fatimah Subit tahun 2020 pula menerapkan pendekatan ini dalam teks saja demi negara untuk menggalakkan kemahiran berfikir aras tinggi kebat. Mereka membahagikan analisis kepada 3 peringkat, iaitu peringkat pertama makna literal dalam semantik script, peringkat kedua pemahaman patriotisme dalam semantik resonance, dan peringkat ketiga makna moral perjuangan dalam semantik inquisitif. Bagi kajian Muhammad Syukri Anwar dan Nur Hashimah Jalaluddin tahun 2021, mereka menganalisis peribahasa yang menggunakan leksikal lipas dan kata. Simpulan bahasa seperti lipas kudung dan kata di bawah tempurung dikaji melalui makna harfiah, konteks korpus dengan rangka rujuk silang, RRS, dan analisis akal budi Melayu. Ketiga-tiga kajian ini menunjukkan keberkesanan semantik inkuisitif dalam memahami makna tersirat dan nilai budaya dalam bahasa Melayu. Seterusnya, analisis dapatan kajian. Terdapat 3 tahap, iaitu tahap pertama, kedua, dan yang ketiga. Pada tahap pertama, semantik script. Ia menekankan tafsiran makna harfiah, iaitu tafsiran berdasarkan teks dan pemerhatian permukaan, iaitu melalui pengalaman pribadi. Fokusnya kepada makna tersirat sahaja. Pada peringkat yang kedua, yaitu semantik resonance, ia menghuraikan makna melalui aspek kognitif dan abstraksi. Menggunakan teori relevance, Weber dan Wilson pada tahun 1986 dan 1995, ia membantu memahami metafora dan abstraksi makna. Pada tahap yang ketiga, yaitu semantik inkuisitif, ia menghubungkan bahasa, budaya, dan akal budi masyarakat Melayu, meneliti makna tersirat dengan pendekatan empiri dan kerangka teoritis. Fokusnya kepada persoalan mendalam, iaitu mengapa dan kenapa. Simpulan bahasa yang pertama iaitu besar kepala. Pada peringkat pertama, iaitu semantik script, simpulan bahasa ini dapat diberikan makna harfiah, iaitu seseorang yang bersikap sombong atau berlagak. Pada peringkat kedua, semantik resonance, seperti yang kita ketahui sebelum ini, simpulan bahasa besar kepala bermaksud sombong atau degil. Contoh ayat yang menggunakannya iaitu selepas menjadi ketua, dia mula besar kepala. Rujuk silang yang berkaitan iaitu hidung tinggi, maksudnya bersikap bongkak. Manakala yang berlawanan pula iaitu rendah hati, bersikap rendah diri. Pada tahap ini kita akan memahami metafora kepala besar sebagai sesuatu yang ego ataupun sikap yang angkuh. Kepala menjadi simbol kerana ia merupakan pusat pemikiran selari dengan budaya Melayu yang amat membentingkan rendah diri dan menjadikan istilah ini sebagai satu teguran terhadap sifat sombong. Ia membawa konotasi negatif dalam konteks sosial. Pada peringkat ketiga iaitu semantik inkuisitif, makna simbolik kepala melambangkan keegoan kerana kepala adalah pusat pemikiran dan keputusan.
Konsep besar di sini menunjukkan sifat sombong yang melampaui batas serta keterlaluan. Di konteks kuasa dan kejayaan, besar kepala dapat melambangkan sebuah perubahan sikap akibat kedudukan atau kuasa. Seperti contoh ayat yang tadi, yaitu selepas menjadi ketua, maksudnya di sini selepas seseorang mendapatkan sesuatu jawatan, dia mula besar kepala, maksudnya dia mula sombong ataupun menunjukkan keangkuhannya. Seterusnya, simpulan bahasa yang kedua yaitu dalam tangan. Pada peringkat pertama, semantic script, ia dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang sudah pasti dapat ataupun mudah diselesaikan. Pada peringkat kedua, yaitu semantic resonance, seperti yang kita ketahui, dalam tangan membawa maksud sesuatu yang pasti akan diperoleh atau dimiliki. Contoh ayat yang menggunakannya, usah terlalu yakin sebelum sesuatu berada dalam tangan. Ayat ini dalam bentuk amaran. Rujuk silang yang berkaitan, yaitu dalam genggaman, maksudnya pasti diperolehi. Sedangkan yang berlawanan, tangan kosong, yaitu tidak memperolehi hasil daripada usaha. Makna dalam tangan, ia dapat melambangkan kejayaan dan peluang yang pasti diperoleh. Tangan telah menjadi simbol kepada kerja keras, kawalan dan usaha dalam budaya Melayu yang menunjukkan hasil usaha yang berjaya. Sebaliknya, tangan terbuka melambangkan kemurahan hati dan kesediaan seseorang untuk menerima. Ia membawa konotasi positif dan keyakinan terhadap kepastian memiliki sesuatu. Pada peringkat yang ketiga, yaitu semantik inquisitif, simbol dalam tangan memberikan makna kepastian kerana tangan digunakan untuk memegang dan mengawal sesuatu. Ia mencerminkan naluri manusia yang mencari sebuah kepastian, rasa selamat serta kepuasan diri. Pandangan kontekstual, ia bersifat optimistik, menggambarkan kejayaan dalam kawalan. Juga digunakan sebagai kritikan atau amaran agar tidak terlalu yakin. Contoh seperti ayat tadi, yaitu usah terlalu yakin sebelum sesuatu berada dalam tangan. Maksudnya di sini, perkataan usah menjadi indikator kepada amaran bahawa ia merupakan satu amaran kepada seseorang supaya tidak terlalu yakin akan sesuatu yang belum pasti dimiliki. Seterusnya, simpulan bahasa yang ketiga yaitu hidung belang. Pada peringkat pertama, semantic script, ia dapat kita maksudkan sebagai lelaki yang suka menggoda wanita. Pada peringkat yang kedua, semantic resonance, seperti yang kita ketahui bahawa hidung belang membawa maksud lelaki yang suka menggoda wanita. Contoh ayat, jangan percaya cakap dia memang hidung belang. Untuk silang yang berkaitan, buaya darat, lelaki yang suka memperdaya wanita, manakala yang berlawanan pula, tulus hati bermaksud bersikap jujur dan ikhlas. Makna hidung belang, ia membawa arti ataupun makna yaitu lelaki yang tidak setia, mudah tergoda dan suka mengganggu wanita. Bertentangan dengan nilai kesopanan dan kehormatan terhadap wanita dalam budaya Melayu. Dari segi konteks dan penggunaannya, ia selalu digambarkan sebagai lelaki yang tidak bermoral, yang melanggar batasan dalam hubungan. Ia digunakan sebagai teguran dan kritikan terhadap lelaki yang suka mengambil kesempatan. Pada peringkat yang ketiga, yaitu semantik inquisitif, simbolisme hidung merupakan lambang sifat mencium peluang atau mencari bau yang menggambarkan seseorang yang gemar mencari kesempatan. Makna belang pula di sini merupakan sifat yang tidak lurus, bercorak dan tiada kejujuran. Lelaki yang tidak setia dan suka memainkan hati wanita. Dalam konteks sosial, sifat narsistik dan keinginan untuk menarik perhatian wanita tanpa hormat merupakan salah satu sikap yang dimiliki oleh lelaki yang hidung belang, dan ia memberikan impak negatif terhadap masyarakat, khususnya dalam soal perkahwinan. Ia juga digunakan secara santai bagi golongan lelaki terutamanya untuk menggoda para wanita tanpa mempunyai niat yang serius. Seterusnya kita akan melihat kepada simpulan bahasa keempat yaitu masin lidah, dan pada peringkat tahap pertama ia memberi makna harfiah, yaitu kata-kata yang diucapkan selalu menjadi kenyataan. Pada peringkat 2 yaitu semantic resonance, masin lidah rujuk silangnya adalah berkaitan dengan mulut manis ataupun pandai berbicara, dan kata berlawanan ataupun simpulan bahasa berlawanan bagi masin lidah ini ialah lidah keluh, tidak pandai berbicara ataupun tidak tahu hendak membicarakan apa. Jika dilihat daripada aspek metaforanya, ia memberi makna keberkesanan kata-kata seseorang seperti doa atau ramalan yang menjadi nyata, dan ini meninggalkan kesan nyata dan tidak boleh diabaikan. Dan jika dilihat daripada konteks budaya Melayu, kata-kata dianggap mempunyai kuasa sebagai doa, harapan atau amaran. Dan kita juga boleh menilai dari sudut konteks positif dan negatif. Dan positifnya, doa itu selalu dimakbulkan. Dan ayat contoh, wanita itu masin lidahnya
tiap-tiap doanya sentiasa dimakbulkan. Walau bagaimanapun dari sudut negatifnya, ramalan buruk yang menjadi kenyataan. Sebagai contoh, dia pernah berkata kampung ini akan banjir dan ternyata tidak lama kemudian banjir melanda juga masin lidah. Pada peringkat ketiga itu semantik inkuisitif. Kita boleh melihat masin dalam budaya Melayu melambangkan keteguhan dan keberkesanan disebabkan garam digunakan adalah untuk mengawet makanan dan tujuannya adalah untuk membuatkan makanan itu menjadi tahan lama dan kuat. Ini juga melambangkan kata-kata tidak boleh diabaikan atau dipandang ringan. Masyarakat Melayu percaya bahawa kata-kata ini mempunyai kuasa, terutamanya jika diucapkan oleh individu yang dihormati seperti orang tua atau guru. Kata-kata yang diucapkan oleh mereka dianggap mempunyai aura atau keberkatan. Kita juga boleh melihat daripada konotasi positif, yaitu digunakan untuk memuji individu yang doanya sering dimakbulkan, dan konotasi negatif sebagai amaran agar berhati-hati dengan kata-kata yang diucapkan kerana ia dapat mendatangkan akibat yang tidak diingini. Kita akan melihat kepada simpulan bahasa yang kelima, iaitu mulut murai, dan pada tahap pertama ia memberikan makna harfiah, iaitu seseorang yang gemar bercakap atau berceloteh tambahan. Pada peringkat kedua, semantik resonans, kita akan merujuk kepada rangka rujuk silang terlebih dahulu bagi makna mulut murai, dan rujuk silangnya adalah berkaitan dengan simpulan bahasa banyak mulut, iaitu suka bercakap, dan lawannya ialah diam seribu bahasa, iaitu tidak bercakap langsung. Burung murai menjadi simbol kepada perbualan yang berterusan, tiada henti dan sukar difahami, yang digunakan untuk menggambarkan individu yang gemar bercakap banyak tanpa kawalan. Jika dilihat daripada konteks boleh dan makna secara negatifnya, mulut murai bermakna bercakap banyak tanpa manfaat boleh mengganggu orang lain. Contoh ayat, jangan hiraukan dia, memang mulutnya macam mulut murai. Dan kita juga boleh melihat daripada aspek positifnya, iaitu seseorang yang ramah dan boleh menceriakan suasana. Dan contoh ayatnya, dia memang mulut murai, suasana akan menjadi meriah apabila dia ada. Dan peringkat ketiga, iaitu semantik inquisitif. Jika dilihat secara mendalam, burung murai ini mempunyai ciri-ciri seperti mempunyai kicauan yang lantang, keterusan dan tambah rentak tertentu. Ini melambangkan individu yang bercakap banyak tanpa makna mendalam. Kesan sosial mulut murai secara positifnya, ia boleh menceriakan suasana perbualan santai, menjadi kekuatan jika digunakan dalam konteks sesuai seperti memimpin perbualan atau menghidupkan, dan juga menggambarkan individu yang ramah dan besar. Namun dari aspek negatifnya, ia boleh mengganggu atau menimbulkan rasa kurang senang, juga sering dikaitkan dengan stereotip wanita yang bergosip walaupun ia tidak terhad pada jantina tertentu dan dikaitkan dengan sifat kurang matang. Secara keseluruhannya, konotasi umum bagi simpulan bahasa ini secara positifnya, ia menggambarkan individu yang pandai menceriakan sebenar, dan negatifnya merupakan individu yang mengganggu dan bercakap tanpa kawalan. Akhir sekali kita akan melihat kepada simpulan bahasa telinga kuali, dan pada tahap pertama ia memberi makna harfiah, iaitu seseorang yang tidak mudah tersinggung meskipun negatif. Pada peringkat semantik resonan, kita akan melihat rangka rujuk silang terlebih dahulu. Simpulan bahasa telinga kuali ini berkaitan dengan keras kepala atau degil dan tidak mudah menerima teguran. Dan simpulan bahasa ini lawannya adalah lembut hati, iaitu sedia menerima nasihat dan tidak merasa tersinggung. Telinga kuali melambangkan sikap tidak peduli atau tidak terkesan dengan teguran, arahan dan nasihat, yang diibaratkan sebagai bunyi yang melantun pada permukaan logam kuali. Dalam konteks Melayu, menghormati nasihat dan teguran adalah tanda kesopanan, dan simpulan bahasa ini digunakan untuk menegur sikap degil atau tidak mendengar kata. Dan dari konotasi dan penggunaannya daripada aspek yang negatif yang menggambarkan sikap tidak peduli atau degil, dan digunakan untuk meluahkan rasa kecewa terhadap individu yang enggan berubah walaupun diberi peringatan. Sebagai contoh, aku sudah menasihatkan dia banyak kali, tapi dia sememangnya telinga kuali. Yang ketiga, iaitu semantik inquisitif. Kita akan melihat terlebih dahulu simbolisme kuali. Kuali diperbuat daripada logam tebal yang tahan panas dan sukar ditembusi, yang melambangkan sikap tidak peduli atau tidak terkesan oleh nasihat atau teguran. Jika dilihat dari sudut maknanya, yang menggambarkan ketidakpekaan terhadap kata-kata orang lain. Ia juga sering dirujuk kepada individu yang degil dan tidak peduli terhadap nasihat orang lain. Kesan sosialnya, sikap ini boleh menimbulkan rasa kecewa bagi orang sekeliling, terutamanya apabila nasihat diberikan dengan niat baik. Ini mungkin berpunca daripada pengalaman hidup, sikap sombong, atau ketidakpercayaan terhadap pemberi nasihat. Dan konotasi negatifnya, ia menunjukkan sikap degil dan tiada rasa hormat terhadap nasihat yang diberikan. Kesimpulannya, pendekatan semantik ini memberikan pemahaman yang mendalam terhadap simpulan bahasa dalam konteks budaya dan pemikiran masyarakat Melayu.